salam tersejahtera dan juga selamat tengah hari kepada para penonton di mana jua anda berada. Selamat datang ke sesi live MSAM 2023 di mana anda sedang menyaksikan kami secara langsung. Ini bukan recording, ini adalah siaran langsung melalui Facebook dan juga YouTube Minggu Saham Amanah Malaysia bertempat dari Setia Fontaine, Bertam, Pulau Pinang. Kami dah pun berada dekat sini daripada 30 September sampai 8 Oktober 2023. Dan kepada anda yang mungkin tengah menyaksikan kami secara langsung melalui Facebook dan juga YouTube channel Minggu Saham Amanah Malaysia, anda pastinya bertemankan saya Fiza Said. Nampak ni baju kelawar. Dah bersedia dah nak terbang untuk episod terakhir bagi live trivia MSAM 2023 yang dibawakan khas oleh Permodalan Nasional Berhad PNB. Saya yakin anda semua umpama pucuk dicipta ulang mendatang seperti manusia yang mengantuk disorongkan bantal. Ada di antara anda yang handphone rosak. Alamak, handphone rosak, nak buat macam mana ni? Mana nak cari duit beli telefon baru? Kalau mungkin tuah anda untuk memenangi iPhone 14. Tajaan daripada Sime Darby Property selaku pemenang tempat pertama. Anda hanya perlu menjadi di antara mereka yang menjawab yang paling tepat, yang paling pantas untuk sesi live trivia kita. Okey, saya punya mic daripada ke mulut sampai ke bahagian dagu. Apa yang perlu dilakukan? 10 soalan trivia yang akan kami utarakan kepada hampa semua adalah berkaitan dengan 3 topik utama, iaitu kuasa compound, dipanggil sebagai compounding, belanjawan ataupun kita panggil sebagai budget, dan juga pelaburan berasaskan matlamat atau kita panggil sebagai goal based investment. Setiap satu soalan yang saya utarakan, anda juga akan diberikan dengan 4 pilihan jawapan, iaitu pilihan jawapan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Apa yang perlu dilakukan oleh anda dekat ruangan komen di bawah ini? Anda hanya perlu menaip soalan 1, jawapan dia apa? Soalan kedua, jawapan dia apa? Nak lagi elok, bila dah habis sesi live kita, rangkumkan soalan pertama hingga soalan yang ke-10 dengan pilihan jawapan anda. InsyaAllah, kami akan membantu anda untuk mendapatkan iPhone 14 tajaan Sime Darby Property Berhad. Manakala pemenang kedua hingga pemenang tempat ke-10, anda akan memenangi e-voucher Shopee bernilai RM100 setiap seorang. 6 episod telah selesai. Ini adalah episod terakhir bagi PNB Live Trivia MSAM 2023. Kita akan mulakan Live Trivia MSAM 2023 sekarang. Soalan yang pertama. Antara yang berikut, yang manakah bukan contoh keperluan? Adakah aneka pilihan jawapan yang dicari adalah yang pertama, bil utility, ataupun yang kedua, minyak masak, atau yang ketiga beras, ataupun yang keempat, minyak wangi, perfume? Yang manakah bukan contoh keperluan? Ada satu jawapan kita panggil sebagai kehendak. Apakah jawapan yang dicari? 30 saat telah pun berdetik kencang. 30 saat telah pun berjalan. Bermaksud kita sedang bersedia untuk memberitahu kepada anda pilihan jawapan yang dicari untuk soalan yang pertama. Yes, jawapan yang saya cari untuk soalan pertama bagi live trivia MSAM 2023 adalah pilihan jawapan yang keempat, iaitu minyak wangi. Diingatkan, minyak wangi tu kalau kita tak beli tak apa. Minyak wangi tu kan kehendak. Okey, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Apakah nama lain bagi instrumen security hutang patuh syariah? Yang pertama, bond. Bukan James Bond. Yang kedua, hibah. Yang ketiga, sukuk. Ataupun yang keempat, murabahah. Apakah jawapan dia? Adakah bond, ataupun hibah, ataupun sukuk, ataupun murabahah? Yes, nama lain bagi instrumen security hutang patuh syariah. Apa yang saya boleh sarankan kepada anda? Buat saja carian internet, instrumen security hutang patuh syariah. Terus keluar. Jawapan untuk soalan yang kedua. 30 saat telah pun berakhir. Jawapan yang saya cari adalah sukuk, iaitu pilihan jawapan yang ketiga. Alright, tahniah kepada anda yang mampu untuk menjawab soalan saya dengan tepat. Kita akan terus beralih kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang ketiga. Antara pernyataan berikut, yang manakah benar
tentang faedah kuasa kompaun. Yang pertama, ia adalah prinsip matematik yang menyatakan bahawa faedah yang diperoleh daripada pelaburan ditambah kepada jumlah prinsipal dan kemudian faedah diperoleh pada jumlah prinsipal baharu yang lebih besar. Atau yang kedua, ia adalah strategi kewangan yang melibatkan pelaburan wang dalam jangka masa panjang dan membenarkan faedah yang diperolehi di compound dari semasa ke semasa. Atau yang ketiga, ia adalah satu cara untuk menjadikan wang anda berkembang lebih cepat dengan memperoleh faedah atas faedah. Ataupun yang keempat, semua di atas. Bagi saya, pernyataan tersebut yakni adalah benar dan tepat. Itu adalah point of view saya lah. Kalau betul lah pernyataan saya, mungkin anda boleh tulis jawapan itu. Dia selalunya kan, kalau macam nak jawab live trivia, sama ada jawab yang paling panjang, ataupun jawapan yang ada lebih kurang sama, ataupun jawab je. Semua di atas. Jawapan untuk soalan yang ketiga adalah aneka pilihan jawapan yang keempat, iaitu semua di atas. Bermaksud daripada aneka pilihan jawapan pertama, kedua, ketiga, semuanya adalah yang benar-benar berlaku. Dan soalan yang seterusnya, ini adalah soalan yang keempat. Aplikasi manakah yang sesuai untuk menjejaki perbelanjaan bulanan anda? Yang penting bukan buku 55 Okey, yang pertama aplikasi social media. Dia tengok social media. Hari ni aku beli beg, hari ni aku beli bawang, hari ni aku beli nasi, hari ni aku beli Ataupun mungkin yang kedua, aplikasi belanjawan. Atau mungkin yang ketiga, aplikasi kecergasan. Atau mungkin yang keempat, aplikasi penghantaran makanan. Macam mana tu? Saya rasa yang pertama tu macam hidup. Aplikasi kecergasan. Takkanlah kita nak jejak perbelanjaan, kita tengok kecergasan. Kalau nak tengok, okey, berapa banyak kalori terbakar, ya. Kalau mungkin nak tengok berapa denyut nafas, ya. Kalau nak tengok berapa banyak kalori yang dah terbakar pun, ya. Apa jawapan dia soalan keempat? Ya, soalan yang keempat, jawapan yang kami cari adalah aplikasi belanjawan. Iaitu kita mencari pilihan jawapan yang kedua. Soalan yang kelima bagi live trivia MSAM 2023. Agak cepat ya pace kita pada hari ini sebab saya dah tahu anda semua memang mahir dan cerdik untuk menjawab soalan saya. Apakah campuran pelaburan yang sesuai bagi individu yang hampir mencapai umur persaraan dan tiada komitmen tinggi untuk anak-anak mereka? Yang pertama, 70% unit amanah, 30% deposit tetap. Ataupun yang kedua, 53% equity, 47% deposit tetap. Ataupun yang ketiga, 30% unit amanah, 70% annuity insurance. Atau yang keempat, 15% unit amanah, 85% deposit tetap. Yes, untuk pengetahuan anda, bagi mereka yang hampir mencapai umur persaraan dan mungkin tiada komitmen untuk tanggungan ataupun mungkin kurang komitmen untuk tanggungan, pelaburan berisiko rendah adalah lebih digalakkan. Jadi jawapan yang dicari untuk soalan yang kelima adalah yang ketiga, iaitu 30% unit amanah dan juga 70% annuity insurance. Disebabkan apabila kita adalah individu yang dah nak sampai umur persaraan, kita tak tahu sampai bila lagi kita mampu untuk menanggung anak-anak kita. Baik, soalan yang keenam. Mengapakah kuasa kompaun dianggap sebagai konsep penting dalam literasi kewangan? A. Ataupun yang pertama, ia menjamin pulangan yang tinggi ke atas pelaburan. Atau yang kedua, ia menghapuskan keperluan untuk belanjawan dan simpanan. Atau yang ketiga, ia menggambarkan potensi pertumbuhan eksponen dari semasa ke semasa. Atau yang keempat, ia hanya terpakai kepada strategi pelaburan kompleks. Sekali lagi, ini adalah topik berkaitan dengan kuasa kompaun. Daripada episod live trivia pertama sampailah live trivia yang ketujuh, banyak soalan berkenaan dengan kuasa kompaun ataupun budgeting ataupun kita panggil sebagai goal based investment. Tapi saya rasa 70% tu berkaitan dengan kuasa kompaun lah ya.
Jawapan dia apa? Jawapan yang dicari untuk soalan yang keenam adalah aneka pilihan jawapan yang ketiga. Ia menggambarkan potensi pertumbuhan eksponen dari semasa ke semasa. Kuasa kompaun ni kita panggil macam wow lah. Kita panggil dia sebagai ajaib. Ajaib ke-8 dunia. Keajaiban ke-8 dunia. Okey, soalan yang ketujuh. Perbelanjaan manakah yang merupakan perbelanjaan tetap? Yang pertama, percutian hujung minggu. Mungkin ke Bertam Resort Waterpark. Atau mungkin yang kedua, pembayaran pembiayaan. Atau yang ketiga, tiket wayang untuk menyaksikan filem The Expendables. Atau yang keempat, makan dekat luar. Kedai nasi kandar Yasmin, nyaman, sedap. Yang mana satu? 1, 2, 3 dan 4. Apa dia? Pembayaran pembiayaan ni macam-macam lah. Macam kita bayar pembiayaan macam PTPTN. Macam kita bayar pembiayaan untuk SSPN anak-anak kita pun ia juga sebagai pelaburannya. Yang mana satu? Perbelanjaan manakah yang merupakan perbelanjaan tetap? Seronok dia orang ni yang tengok live kita. Saya selalu bagi soalan bocor. Jawapan pun saya dah bagi terang-terang dah. Ini kita panggil sebagai sudah terang lagi bersuluh. Saya dah bagi jawapan kepada anda semua. Tinggal ambil dan komen saja dekat ruang komen dekat bawah ni. Soalan ketujuh jawapannya adalah perbelanjaan yang merupakan perbelanjaan tetap adalah pembayaran pembiayaan. Iaitu aneka pilihan jawapan yang kedua. Soalan yang ke-8. Makin lama makin sebab saya di atas ini kerana saya tahu ini adalah live trivia saya yang terakhir. Jangan tetes air mata, tidak. Soalan yang ke-8. Anda memenangi wang sebanyak RM30,000 daripada cabutan bertuah. Hebat. Memang bertuah. Sebab tu kita panggil sebagai tuah ayam nampak di kaki ya. Tuah manusia siapa yang tahu? Apakah langkah terbaik untuk menggandakan wang tersebut? Adakah yang pertama, melabur kesemua wang tersebut dalam satu instrumen pelaburan? Ataupun melabur kesemua wang tersebut dalam pelbagai instrumen pelaburan? Atau yang ketiga, membeli barangan antik. Atau yang keempat, membeli loteri haram. Yang mana satu? Apa jawapan dia? Jawapan yang keempat tidaklah ya. Saya dah tulis dekat situ. Saya pula semalam buat pasal yang halal-halal berkenaan dengan akses pensijilan halal kepada ubat-ubatan dan juga suplemen kesihatan. Jadi yang haram kita biarkan. Kita tinggalkan lah ya. Bermaksud anda ada beberapa sahaja pilihan jawapan. Bagi soalan yang ke-8, jawapan yang kami cari andai kata anda menang wang sebanyak RM30,000 daripada cabutan bertuah adalah aneka pilihan jawapan yang kedua, iaitu melabur kesemua wang tersebut dalam pelbagai instrumen pelaburan. Kadang-kadang kita ada pelaburan jangka masa pendek, ada pelaburan jangka masa panjang, ada risiko rendah, ada risiko tinggi. InsyaAllah daripada RM30,000 boleh mencanak-canak, boleh kita jana keuntungan daripada situ ya. Jadi soalan yang seterusnya, soalan yang ke-9. Nama dia Amin. Amin ataupun Amina membeli televisyen dengan harga RM4,000 secara kredit. Kadar faedah untuk tahun pertama ialah 5% dan untuk tahun yang kedua ialah 15%. Berapakah kosnya jika beliau membayar jumlah itu selepas 2 tahun? Adakah yang pertama RM4,950 atau yang kedua RM4,830 atau yang ketiga RM4,620 ataupun yang keempat RM4,240. Apa dia? RM4,000 secara kredit, kadar faedah untuk tahun pertama 5%. 5%. Kalau 1% daripada RM4,000, RM40. 40 darab 5, RM200. RM200. 200 untuk tahun kedua 15%. 15% daripada RM4,200, RM420. 420 campur RM240. Jawapan yang dicari untuk soalan yang ke-9. Jawapannya adalah aneka pilihan jawapan yang kedua, iaitu RM4,830. Senang. Jadi RM4,000 untuk tahun pertama 5%. 5% daripada RM4,000 berapa ringgit?
Kemudian kita tambah lagi daripada 4,200 untuk 15% tu berapa ringgit. Kemudian ditambahkan. Jadi soalan yang ke-10. Flexibility kewangan bermaksud yang pertama, mempunyai simpanan secukupnya untuk perbelanjaan tidak terjangka. Atau yang kedua, berbelanja tanpa pengesanan. Atau yang ketiga, menyedekahkan keseluruhan harta. Atau yang keempat, mempunyai portfolio pelaburan yang pelbagai. Flexibility kewangan. Flexibility kewangan ni apa maksud dia? Apa maksud dia? Adakah yang pertama? Atau yang kedua? Ataupun yang ketiga? Ataupun yang keempat? Kalau berbelanja tanpa pengesanan ni, saya panggil dia sebagai money freedom. Maknanya dia tak peduli pun. Dia tak pernah kesan pun. Dia belanja saja, money freedom, duit dah banyak sangat. Itu kita panggil sebagai money freedom lah. Tapi kita cari flexibility kewangan. Jadi untuk soalan yang ke-10, jawapan yang saya cari adalah yang pertama, iaitu mempunyai simpanan secukupnya untuk perbelanjaan tidak terjangka. Baiklah, 10 soalan sudah pun saya bacakan untuk live trivia episod terakhir yang dibawakan khas oleh Permodalan Nasional Berhad PNB. Dan andai kata anda sentiasa mengikuti perjalanan saya untuk live trivia ini, anda pun mesti juga ada menonton program-program MSAM. Tak kisahlah semalam ke, kemarin ke, ataupun mungkin masa episod pertama dan sebagainya. Tetapi ini adalah difokuskan untuk program MSAM semalam. Ada berita gembira. PNB dah bagi e-voucher Shopee untuk pemenang tempat kedua sampai pemenang tempat ke-10. Tempat pertama dapat lagi iPhone 14. Takkanlah kita tak nak tambah hadiah lagi. Punya baik PNB. Kita tambah lagi anda untuk bonus live trivia di mana anda berpeluang untuk memenangi hadiah tambahan berupa e-voucher Shopee bernilai RM100. Soalan bonus live trivia untuk episod terakhir live trivia PNB. Bilakah Hotel Vilia Port Dickson dibuka semula kepada para pengunjung selepas pengubahsuaian? Yang pertama, 1 Oktober 2021 ataupun 1 Oktober 2022 ataupun yang ketiga 1 Januari 2021 ataupun yang keempat 1 Januari 2022. Diingatkan kepada anda, tolong ambil kira berkenaan dengan COVID. Tolong ambil kira berkenaan dengan tempoh bertendang COVID. Apa-apa yang termasuk ketika dalam tempoh perintah berkurung COVID, janganlah hentam. Nombor tu tak ada. Okey? 1, 2, 3, 4. Apa dia? Hotel Vilia Port Dickson dibuka semula kepada para pengunjung selepas pengubahsuaian. Bilakah tarikh tersebut? Di mana untuk pengetahuan anda, Hotel Vilia ni merupakan salah satu sub jenama di bawah Atana Hotels and Resorts selain Perdana dan Aspira. Ketiga-tiga jenama ini merupakan anak syarikat hospitality milik Permodalan Nasional Berhad PNB. Hotel Vilia merupakan salah satu sub jenama di bawah Atana Hotels dan Resorts telah pun dibuka semula kepada para pengunjung selepas pengubahsuaian pada tanggal 1 Oktober 2022, iaitu aneka pilihan jawapan yang kedua. Dan dengan itu, berakhirlah sudah 7 sesi live trivia kita pada tahun ini bersempena dengan Minggu Saham Amanah Malaysia 2023. Tahniah kita ucapkan kepada semua pemenang. Tahniah kita ucapkan kepada anda semua yang telah pun cuba berusaha keras untuk menjawab segala soalan bersempena dengan 3 topik utama kita, iaitu kuasa compounding, belanjawan ataupun bajet dan juga goal-based investment, iaitu pelaburan berasaskan matlamat. Dan kepada tim MSAM sebenarnya akan menghubungi anda andai kata anda adalah pemenang, dan kepada yang tak apa? Kepada anda yang mungkin tak berjaya, takkanlah esok ada lagi, tak ada. Esok dah penutup dah. Kita jumpa lagi insya-Allah lah ya pada tahun-tahun yang seterusnya untuk edisi MSAM 2024. Insya-Allah kita doakan yang terbaik. Tetapi jangan sesekali lupa
bahawa pelaburan dan pengurusan kewangan adalah perkara yang cukup-cukup penting dalam kehidupan kita. Dan terima kasih kepada anda semua yang telah pun menyertai live trivia bermula daripada episod pertama hingga episod pada hari ini. Kami di sini ingin mengucapkan semoga anda semua terus berjaya dalam usaha anda untuk mencapai matlamat kewangan anda. Live trivia yang terakhir dibawakan khas oleh Permodalan Nasional Berhad PNB, dan kepada anda yang masih lagi berada di sekitar Bertam, yang masih lagi berada di Kedah, Sungai Petani tak jauh mana, 20 minit perjalanan nak datang dekat Bertam Kepala Batas. Jangan lupa untuk menyertai Minggu Saham Amanah Malaysia Karnival Literasi Kewangan terbesar bertempat di Setia Fontaine Sebertam Pulau Pinang, kerana kami akan berada di sini sehingga hari esok. Saya, Fiza Zaan, memohon ampun dan maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Andai kata saya tersalah bicara, andai kata saya terlebih gurau, terlebih senda. Dan saya juga ingin mengucapkan wakil daripada pihak PNB dan juga live trivia kepada kru-kru produksi, kepada anda semua yang sedia berhempas pulas untuk menjayakan program di bawah Minggu Saham Digital. Pakat ramai-ramai, mai datang untuk bersempena dengan Minggu Saham Amanah Malaysia yang berbaki 2 hari saja lagi. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum dan jaga diri.